Pak, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk dan boleh bawa mati. Apakah itu COVID-19? Apakah itu COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai coronavirus? Okay. Coronavirus adalah penyakit yang berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang pernah ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 ini menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan juga keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan juga pengidap penyakit masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ini, di mana simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada ataupun terasa tertekan di bahagian dada dan juga pergerakan. Di mana COVID-19 ini juga berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan juga sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom-simptom yang telah saya bagi sebelum ini, transmisi zarah akan mula berlaku. Apabila mulut dan hidung mereka terdedah pada simptom-simptom yang saya telah beritahu sebentar tadi. Transmisi zarah juga akan mudah berlaku dalam di kawasan sekeliling pesakit. Selamat sejahtera, nama saya Syarwini. Saya dari program BFN. Saya akan menerangkan sedikit tentang apakah itu pandemik, epidemik dan juga endemik COVID-19. Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 yang telah melanda seluruh dunia pada tahun 2019. Kemudian kita telah memasuki fasa epidemik COVID-19 di mana virus COVID-19 telah diklusterkan kepada beberapa kategori dan juga berlaku pada skala yang lebih besar dan juga merebak dengan lebih cepat. Kemudian kita telah memasuki fasa peralihan ke fasa endemik COVID-19 di mana virus COVID-19 sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat. Ia juga dijangka sentiasa ada kes dan risiko jangkitan ini juga adalah lebih serius di mana ia akan terus menular bertahun-tahun atau mungkin untuk selama-lamanya. Sejahtera kepada Madam Mahani dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 4 Tamarin Cina akan membentangkan tentang nilai-nilai amalan murni yang harus dilakukan semasa era endemik COVID-19. Saya Syarmila Anna Perempuan Suresh akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Dalam menuju fasa endemik ini, terdapat pelbagai cabaran yang telah menguji keutuhan dan keharmonian keluarga Malaysia, sama ada pada peringkat lokal mahupun global. Pada peringkat lokal ini, ia melibatkan berbagai ruang lingkup kehidupan sama ada cabaran pada landscape politik, ekonomi, teknologi, kesihatan, agama dan sosial budaya masyarakat. Pelbagai cabaran dengan kes yang meningkat daripada semasa kepada semasa. Manakala pada peringkat global pula, cabaran ini telah meliputi isu perubahan cuaca, peperangan dan pelarian, hak asasi manusia dan seumpamanya. Di negara lain juga, COVID-19 telah mengancam dan mengurangkan ekonomi negara lain juga. Dan menjelaskan tentang penjarakan sosial, di mana penjarakan sosial adalah peraturan yang pertama ataupun peraturan yang awal telah dikeluarkan semasa COVID-19 ini diancam di Malaysia. Seperti saya bagi tahu tadi, 1 meter ataupun lebih daripada 1 meter adalah lebih selamat untuk mengadakan penjarakan sosial ini antara orang ramai untuk mengurangkan penyebaran COVID-19. Selain itu, penggunaan penutup muka juga berjaya mengurangkan kadar penyebaran dengan penggunaan penutup muka N95 adalah yang terbaik. Apakah cara pertama yang harus dilakukan kepada rakyat Malaysia terutamanya untuk mengurangkan penyebaran COVID-19? Itu saja daripada penjarakan sosial. Amalan kebersihan diri memainkan peranan yang sangat penting bagi mengelak diri daripada menjangkiti wabak COVID-19. Langkah yang pertama boleh diambil bagi mengelak diri daripada menjangkiti wabak COVID-19 ialah sering mencuci tangan.
Ianya kerana droplet dari pembawa COVID-19 dapat menular pada sesiapa sahaja yang tidak menjaga kebersihan diri. Oleh itu, setiap individu perlulah rajin mencuci tangan mereka dengan air dan juga sabun selama 20 saat. Langkah yang seterusnya ialah mengamalkan penggunaan hand sanitizer dengan kerap yang mengandungi kadar alkohol 60 hingga 70%. Ianya kerana kadar alkohol yang tinggi dapat membunuh virus. Akhir sekali, kita perlulah hindari menyentuh wajah kita. Ianya kerana virus mudah masuk ke tubuh kita melalui mata, hidung, mulut dan juga telinga. Oleh itu, sebelum menyentuh wajah kita, kita perlulah memastikan tangan kita dibasuh dengan bersih. Okey, saya akan terangkan nilai-nilai amalan baik yang penting dalam menangani era endemik COVID-19 di tempat kerja. Okey, kita sebagai pekerja ni, kita berisiko untuk menyebarkan COVID-19 sebab apa? Kita berjumpa dengan ramai orang, kita tak tahu dengan siapa yang kita berjumpa. Lepas tu bila kita balik rumah, kita lagi berisiko untuk sebarkan lagi kepada family kita. Okey, antara nilai-nilai yang perlu kita ikut ialah nilai tanggungjawab majikan terhadap pekerja. Maksudnya majikan tu memainkan peranan yang penting. Mereka perlu menyediakan office yang bersih, lepas tu menyediakan hand sanitizer, lepas tu menyediakan mask untuk pekerja mereka. Okey, dan mereka perlu memastikan pekerja-pekerja ni mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh majikan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Nilai yang kedua adalah tanggungjawab nilai disiplin dalam diri pekerja. Maksudnya kita sebagai pekerja ni, kita perlu ada sifat nilai disiplin lah. Okey, apabila kita bekerja tu, kita perlu pakai mask, kita perlu cuci tangan kita sekerat yang mungkin. Lepas tu bila kita bergaul dengan rakan sekerja, kita perlu pastikan yang kita mematuhi SOP lah. Maksudnya jarak yang tak rapat sangat dengan kita punya rakan sekerja. Okay? Jadi mereka akan beri kita langkah-langkah lah apa yang perlu kita buat. Okey, itu saja nilai-nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amin Rashid daripada Grup 4 Tamadun Cina. Okey, berdasarkan daripada artikel tersebut, solidariti komuniti dapat dicapai dengan mematuhi langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Rakyat juga boleh saling mengingati sesama sendiri untuk sentiasa mengamalkan norma baharu dalam kehidupan. Kita juga hendaklah bersama-sama menjaga dan melindungi golongan berisiko tinggi dengan memastikan mereka mendapatkan vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak. Menghubungi kes positif yang berada di rumah untuk bertanyakan keadaan mereka, membantu menyediakan keperluan harian seperti makan dan minum kepada mereka serta memastikan mereka mempunyai akses kepada CAC dan hospital berhampiran sekiranya tahap kesihatan merosot. Dalam memasuki norma baharu fasa endemik ini, setiap individu mempunyai tanggungjawab yang tinggi untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada COVID-19. Antara tanggungjawab untuk setiap individu ialah elakkan berada di tempat awam sekiranya bergejala, membuat penilaian risikokan diri jika bergejala atau merupakan kontak rapat. Elakkan ke tempat sesak dan sempit. Sekiranya berada di tempat sesak dan sempit, sentiasa memakai pelitup muka dengan betul, mengekalkan penjarakan fizikal sekiranya boleh dan aktifkan MySejahtera Trace untuk mengesan kontak. Mengamalkan gaya hidup sihat dan tahu bertindak sekiranya diri atau ahli keluarga positif COVID-19. Saya Yong Li. Saya akan present bagaimana untuk membuat persediaan mental bagi meningkatkan ketahanan diri. Untuk penjagaan diri yang baik atau self-care adalah sangat penting dari sekarang. Pastikan anda makan secara tetap dan seimbang. Lakukan senaman atau aktiviti fizikal, tidur secukupnya serta kurangkan mengambilan minuman yang mengandungi kafein. Sekiranya terdapat perubahan pada emosi serta tingkah laku anda, ambil langkah pencegahan sekiranya ia berlaku serta
mendapatkan rawatan awal. Terus mengambilkan pematuhan kepada SOP. Ini masyarakat sekarang sedang berada dalam fasa peralihan ke endemik dan pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik. Terima kasih. Biasa Puan Wani dan juga rakan-rakan sekalian, nama saya Dinesh. Saya akan jelaskan apa persediaan mental menghadapi endemik. Pandemik COVID-19 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan juga termasuk negara kita juga. Seterusnya saya akan jelaskan apakah risiko kesihatan mental rakyat Malaysia yang menjelang fasa endemik COVID-19 ini. Kejadian penyakit sentiasa terdapat di dalam populasi kawasan yang dirujuk pandemik ini. Yang penyakit bersama antara kita cuma kadar yang terkawal. Manakala fasa endemik ini diramalkan bahawa isu-isu yang akan wujud bebas untuk walaupun terdapat kelonggaran yang seperti merentas negara dan memulakan sesi bersekolah juga. Terdapatkan yang serta limitasi yang ini lalu yang menyebabkan yang kawalan diri yang disiplin dan juga yang jarak yang memakai pelitup muka semasa yang diamalkan. Pelaksanaan kendiri yang untuk COVID-19 disarankan bagi mereka yang mempunyai gejala berisiko dengan majikan-majikan sekalian. Namun kelonggaran ini berikan untuk suka kita yang terus mengamalkan langkah seperti ini. Terima kasih. Kerana vaksin ini terhadap diri kita ialah dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 seperti sesak nafas, kencing manis dan paru. So sekiranya seorang itu menerima vaksin, beliau akan dapat mengurangkan jangkitan COVID yang telah diserang dalam tubuh badan kita, dapat mengurangkan risiko tersebut. So vaksin ini juga perlu diambil sekurang-kurangnya 2 dos untuk tahap keberkesanan dia dapat dijalankan. So keberkesanan vaksin secara keseluruhan dalam mengurangkan risiko jangkitan adalah 88% atau 86% hingga 90%. Keberkesanan dos separa lengkap adalah 51%, 49% hingga 53%. So contohnya, sekira seorang itu ambil 1 dos, maka keberkesanan vaksin untuk melawan penyakit COVID-19 itu adalah kurang antara 49% hingga 53%. Sekiranya seorang itu mengambil 2 dos lengkap, keberkesanan COVID itu untuk melawan adalah tinggi dalam 86% hingga 90%. So rakyat digalakkan mengambil 2 dos untuk keberkesanan vaksin itu dapat dijalankan dalam tubuh badan kita. So kempen vaksin ini amatlah penting dan dapat mengurangkan penyebaran COVID-19 yang sedang melanda negara ini. So sesamalah kita jaga kita dan jangan lupa ambil vaksin. Sekian, terima kasih. Kami sekumpulan telah membentangkan tentang nilai-nilai mulia yang harus dilakukan semasa era endemik COVID-19. Kesimpulannya, nilai-nilai dan amalan mulia haruslah dipupuk bagi menangani wabak penyakit COVID-19 daripada berleluasa. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada negara dari segi kesihatan dan juga ekonomi. Semua orang perlulah menerapkan amalan ini dan memulakan norma hidup baru di fasa endemik ini. Sekian, terima kasih daripada Kumpulan 4 Tamadun Cina. Terima kasih.